Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rahim binti Jasmani, E15192. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan tentang definisi falsafah dalam subjek falsafah dan kehidupan. Okay, perkataan falsafah dalam bahasa Arab manakala dalam bahasa Yunani adalah filosofia yang berasal daripada dua perkataan Greek, iaitu philos and sophos, iaitu maksud philo adalah mencintai, sopha adalah hikmah. Dalam bahasa Melayu pula ialah kecintaan terhadap hikmah, dan ahli falsafah bermaksud orang yang mencintai hikmah. Okay, istilah falsafah merujuk Kamus Dewan edisi 4. Ianya memberi makna pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar-dasar ilmu lain. Okey. Pertama, daripada etimologi karya daripada Sunawari Long dalam buku falsafah, sejarah falsafah, yang mengatakan bahawa terdapat dua perkara utama yang menarik tentang falsafah ni adalah pertama, kemungkinan mencintai sesuatu walaupun tanpa memilikinya. Cinta di sini dia melibatkan keinginan ataupun ingin memilikinya. Oleh itu, menjadi ahli falsafah ialah menjadi individu yang mengejar dan mencari hikmah walaupun tak semestinya dimiliki. Itu bagi pandangan pertama, maksud cinta akan hikmah, cinta itu. Yang kedua, hikmah digunakan dalam konteks aktiviti intelektual dalam apa jua bidang ilmu, fahaman, pengalaman, moral, pencambahan sudut pandangan dan sikap yang membawa kebahagiaan. Okey, kita masuk definisi falsafah bagi setiap pandangan ahli-ahli falsafah. Sama ada dari zaman pra-Socrates, sama moden dan ahli-ahli falsafah Islam dan sebagainya. Okey, kalau pada zaman pra-Socrates iaitu Plato, dia merumuskan bahawa falsafah adalah pengetahuan tentang segala kewujudan. Sementara Aristotle mengatakan bahawa falsafah itu usaha akliyah menyelidik sebab dan asas segala benda. Dia mengkaji sesuatu yang dinamakan metafizik yang meneliti asal wujud. Okay, Titus mengatakan bahawa falsafah adalah sikap tentang hidup dan alam semesta, satu kaedah penyelidik reflektif dan akliyah. Reflektif ni maksudnya macam apa pandangan daripada apa yang kita tanggapi daripada panca indera. Satu peringkat teori atau sistem fikiran dalam usaha mencari kebenaran. Ini merupakan satu petikan ataupun jurnal saya sumberkan, saya cari melalui jurnal karya Idris Zakaria pada 2013. Okey, tokoh-tokoh Islam antaranya macam Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina. Okey, situ Al-Farabi dia mengatakan falsafah adalah mengetahui semua yang wujud kerana ia wujud. Seorang filosof atau yang mencintai hikmah ialah seorang yang menjadikan daya usaha dan cita-cita dari hidupnya itu menjadi mendapatkan hikmah mengikut kadar kemampuan manusia itu sendiri. Hikmah yang dimaksudkan oleh Farabi ialah ma'rifatullah, maknanya kita melakukan sesuatu untuk mencapai ma'rifatullah, iaitu mencapai apa yang kita sebagai hamba untuk mencapai makrifat yang sebenar. Okay, Ibn Rushd menjelaskan bahawa falsafah adalah satu pendidikan tentang alam, wujud dan memandang sebagai jalan menemui Maha Pencipta segala ciptaan. Kalau kita dapat tengok filosof Islam ni mau kepada keesaan ataupun dia berbalik kepada pencipta dia, iaitu Tuhan. Menurut Al-Kindi, falsafah adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang termulia dan tertinggi martabatnya, ilmu tentang hakikat iaitu kebenaran, sesuatu menurut manusia yang mencakupi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, ilmu tentang semua yang berguna dan memperolehnya secara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Jadi saya dapat simpulkan, kalau yang Al-Kindi ni, kita mencari ilmu, kita mencari sesuatu benda, sesuatu hakikat benda tu sendiri, hakikat
hakikat benda ataupun kebenaran sesuatu. Benda macam selagi kita cari tu tidak merugikan kita, selagi benda tu memberi manfaat pada diri kita sendiri. Beliau menjelaskan, Al-Kindi menjelaskan lagi bahawa dari aspek ilmu, seorang ahli falsafah berusaha mencapai kebenaran, manakala dari aspek pengalaman, maknanya ditanggapi oleh panca indera, ia berkelakuan berdasarkan kebenaran. Jadi macam saya cakap, bila kita cari kebenaran, benda tu betul, kita akan buat apa yang betul. Contoh apa kita percaya, kita buat sesuatu benda itu memberi manfaat pada kita, manfaat pada orang lain, kita percaya benda tu, kita akan buat benda tu betul-betul. Itu merupakan satu kebaikan. Okay. Membandingkan ahli saintis yang menumpukan kepada fakta yang tepat terhadap fenomena alam yang berlaku melalui logik, penilaian dan penafsiran sesuatu fenomena atau fakta mengenai alam. Ahli saintis ini menggunakan satu kajian yang makmal untuk mendapatkan satu kebenaran. Selagi proses penilaian ataupun makmal tu tak menepati apa yang dia nak, dia tak akan percaya satu benda tu. Itu menggunakan logik. Okay. Bagi ahli falsafah moden, iaitu seperti Russell, menyimpulkan falsafah sebagai suatu ilmu terletak di antara teologi dan sains. Itu bagi karya Ahmad Sunawari Long juga. Okay, bagi W.W. Haughey, mengaitkan falsafah ini di antara manusia dan alam sejagat. Okay, kalau kesimpulan falsafah, kita dapat simpulkan bahawa falsafah adalah satu ilmu pengetahuan. Dia dikategorikan pada dua jenis pengetahuan, iaitu pengetahuan manusia sendiri dan pengetahuan Tuhan. Kalau dapat juga difahami bahawa falsafah disamakan dengan metafizik, kerana falsafah dan metafizik mengkaji dua-dua perkara yang sebagai fokus utama. Dia mencari hakikat sesebuah teori atau perkara di sekelilingnya, bukan sahaja dapat digarap oleh panca indera, tapi melengkapi pengalaman panca indera yang digabungkan dengan proses pemikiran untuk mengenal pasti sebab yang menjadi penyebab sesuatu kejadian. Jadi nak kata macam falsafah ni dia antara metafizik dengan sains, tak dapat dipisahkan. Satu ilmu. Seperti juga sama juga macam ahli falsafah Russell juga, dia mengatakan dia satu ilmu yang terletak antara teologi dengan sains. Teologi ni yang berkaitan dengan metafizik kebanyakan. Sains adalah alam manusia yang kita boleh nampak. Teologi adalah satu benda yang kita tak boleh nampak benda tu, tapi kita boleh percaya benda tu. Kesimpulan lagi, bidang ilmu ini boleh dikatakan sebagai satu bidang yang merangkumi segala bidang ilmu yang terdapat di dalam dunia. Ia meliputi segala ilmu pengetahuan yang terdapat di dunia. Falsafah ini merupakan suatu usaha berfikir yang tiada akhirnya, dan dia hanya tujuan untuk mencari kebenaran sesuatu kejadian ataupun sesuatu benda tu. Itu maksud keseluruhan falsafah. Dia satu ilmu, tujuannya untuk gunakan akal, untuk berfikir, untuk mencari kebenaran. Okey, analisis dapatan. Analisis dapatan, apa yang saya dapat melalui maksud definisi falsafah, semua tu, dan apa yang dikaitkan dengan hubungan dengan kehidupan manusia ataupun kehidupan alam sejagat. Falsafah merupakan satu puncak ilmu yang mana dengannya dia akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang tidak lari dari tujuan ataupun makna yang asal kehidupan insan. Ianya berlaku melalui cara berfikir yang merangkumi logik akal yang menyeluruh dan tiada sempadan, tetapi dilengkap dengan segenap sebahagian. Falsafah boleh dibentuk ataupun terbentuk dari pemikiran yang bertaraskan pengetahuan, praktikal dan pengalaman. Gabungan tiga ni adalah satu, dia akan membentuk satu pemikiran yang baru melalui pengalaman, praktikal, semua tu pengetahuan. Okey. Dapatan lagi
Selain itu, falsafah ni ada satu ilmu yang asas yang berkonsepkan idea. Sama ada idea tu datang secara semula jadi ataupun ditanggapi oleh panca indera. Panca indera untuk mendapatkan sesuatu hakikat. Ia merupakan satu bentuk pemahaman ataupun pemikiran yang reflektif terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan umat manusia. Sebagai contoh, persoalan yang berkaitan agama, ketuhanan, etika, estetika dan sebagainya. Itu semua memerlukan satu proses pemikiran untuk mendapatkan suatu kebenaran. Falsafah dapat memandu manusia itu membuat penyelidikan, membuka fikiran tentang suatu benda, berbincang akan pro and kontra tentang setiap kali tanggapan terhadap soalan tersebut. Okay, contohnya kalau berkaitan dengan metafizik, ia tak dapat dibuktikan melalui makmal seperti kewujudan ruh manusia, tetapi falsafah cuba untuk mencari jawapan. Oleh itu, falsafah bukan bermakna boleh menyelesaikan kesemua perkara yang berkaitan dengan alam metafizik, tetapi ia cuba untuk menghuraikan dan cuba memberikan satu realiti yang sebenar, dan segala kaedah untuk menghasilkan sesuatu keputusan adalah proses berfikir bagaimana ia berlaku dan sebagaimananya. Oleh itu, melalui kenyataan di atas, ini saya dapat simpulkan bahawa falsafah bukan sahaja berkait rapat dengan sesuatu fizikal yang ditanggapi oleh panca indera saja, malah bila dikaitkan juga di luar kotak manusia, selagi dia tidak bercanggah ataupun tidak bertentangan dengan hukum alam dan wahyu. Seterusnya, falsafah mengajar manusia itu cinta akan hikmah sehingga seseorang itu berusaha dalam memahami hakikat yang sebenar. Sebagai contoh, Russell, dia nyatakan bahawa nilai yang ada pada sesebuah falsafah adalah keadaan ketidaktentuan yang dibawanya kepada seseorang. Mereka yang tidak mempunyai rasa dalam falsafah akan mengalami satu kehidupan yang tidak sempurna ataupun dia terpenjara dengan hasil common sense dia sendiri. So dalam hal ni, Socrates menjelaskan bagaimana falsafah sebenarnya dapat membantu seseorang kepada hikmah dan meningkatkan ketaakulan dan keupayaan pada dirinya sendiri. Hikmah terhasil apabila diketahui kapasiti roh dan ketaakulan yang berupaya memberi kehidupan yang lebih baik. Selain itu, hubungan falsafah dan kehidupan bagi Wittgenstein adalah falsafah ni bermula dengan wonder, doubt and causality. Maksudnya, ia bermula kesedaran manusia tentang sesuatu benda dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Dia akan doubt, dia akan meragui setiap apa yang dia tanggapi, dan benda tu akan menjadi satu persoalan bagi dia. Dia akan mencari jawapan tentang persoalan dia. Segala masalah ataupun kesedaran manusia terhadap sekeliling dia adalah untuk memandu manusia supaya dapat mencari kebenaran tentang apa yang dia ragukan. Antaranya dalam proses mencari pandangan yang betul tentang persoalan ketuhanan yang dikaitkan dengan agama, proses penggunaan akal yang seiring dengan bimbingan wahyu dalam membuat suatu keputusan dapat membantu mendapatkan jawapan dari segala persoalan. Sebagai contoh, apabila seseorang itu berfikir tentang agama dan mengambil keputusan bahawa agama itu adalah benar, maka sikapnya ataupun kelakuan dia akan juga benar mengikut apa yang dia faham, apa yang dia percaya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau jika seseorang itu tidak mempunyai keputusan yang tidak benar tentang agama, dia akan menolak agama itu tersebut. Oleh itu, falsafah mengajar dalam berfikir secara kritikal, logik, sistematik dan teratur. Kesimpulan, falsafah dalam kehidupan seharian manusia dipengaruhi sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Ia bergantung juga kepada sejauh mana ia melibatkan dalam aktiviti falsafah atau pemikirannya.
yang dipengaruhi oleh corak pemikiran sendiri. Dengan itu, kehidupan manusia sama ada dari segi aspek pemandangan, sains, seni, sosial dan politik dipengaruhi oleh falsafah. Semua dipengaruhi oleh falsafah. Maka kehidupan manusia akan berkembang mengikut peredaran zaman dan fenomena seiring dengan pemikiran yang telah dipengaruhinya tadi. Selain itu, kehidupan manusia dikelilingi oleh fenomena fizik dan metafizik. Dua-dua tu selalu dipengaruhi oleh manusia. Alam fizik boleh dibuktikan melalui empirika ataupun makmal. Namun, alam metafizik memerlukan sesuatu kefahaman yang tinggi, logik dan berdaya fikir. Oleh itu, falsafah dan kehidupan dapat digambarkan sebagai isi dan kuku, saling berkait antara satu sama lain dan mencari kesempurnaan, kebahagiaan, keadilan dalam kehidupan. Falsafah boleh berfungsi dalam kehidupan manusia kerana falsafah akan memberi makna kepada kehidupan jika ia dibentuk dengan sistematik dengan percaya dengan sesuatu kewujudan. Jika ini menjadi salah asas dalam falsafah, maka pegangan seseorang itu tentang contohnya aspek ketuhanan, ia tidak boleh dipertikaikan lagi. Kalau dia betul-betul pegang dan dia dapat satu kebenaran tentang ketuhanan, jadi dia punya dia tak boleh dapat dipertikaikan lagi. Melalui falsafah juga manusia akan faham tentang aspek nilai dan membolehkan mereka berfikir tentang kesan sesuatu tindakan. Macam saya cakap tadi lah, bila mereka tahu tentang nilai, contoh buat satu kebaikan itu mempunyai ada kesan dia. Jadi orang akan sentiasa buat kebaikan. Orang fikir buat benda ni akan dapat kebaikan, buat benda ni akan dapat balasan yang buruk. Jadi di situ melalui proses berfikir, manusia berfikir sama ada aku nak buat ataupun tidak buat. Ia juga akan membantu manusia untuk berfikir berteraskan logik agar sesuatu penilaian yang dibuat tidak akan mendatangkan kesan yang tidak diingini, selain melatih manusia untuk berfikir tentang kebenaran. Oleh itu, dengan falsafah, manusia akan menjadi lebih baik, berstruktur, berfokus dan bermatlamat dalam kehidupan mereka. Sekian, terima kasih.